Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi waalaikumsalam semula kepada sahabat-sahabat yang bersama-sama. Dan alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala kerana dapat sama-sama dalam membincangkan beberapa perkara yang berkaitan dengan surah Tabarak pada ayat yang pertama. Jadi semalam kita dah bincangkan secara umumnya tentang lafaz al-mulku dan lafaz al-malakut. Jadi sebagai menyempurnakan perbahasan tersebut, jadi ini ada beberapa maklumat lah yang kita boleh sama-sama fikirkan dan kita bincangkan lah. Jadi pertama sekali, manusia secara umumnya dia daripada alamul mulki. Maknanya kita ni dicipta daripada alam yang kasar. Adapun malaikat, maksudnya malaikat dia duduk di dalam alam al-malakut. Maksudnya alam yang lebih luas yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali kepada kekasih-kekasihnya. Jadi yang menjadi persoalan ni ialah jin. Maksud jin, dia tadi duduk di dalam alam seperti mana alam kita ni, maksudnya alam syahadah, alam yang dapat dilihat ni, ataupun dia masuk di dalam alam malakut seperti mana malaikat. Maka jawapan ni ialah jin sebagaimana dinyatakan dalam kitab-kitab ulama, min alamil mulki, daripada alam al-mulk, maksudnya alam seperti mana alam manusia. Jadi perbezaan ni ialah kita manusia ni, manusia, tanah, pokok, binatang yang kita dapat lihat dengan mata kasar ni, dia diistilahkan sebagai jismun kasifun, jisim yang kasar, yang boleh dilihat dengan mata kasar. Adapun jin, dia diistilahkan sebagai jismun latifun, dia tetap jisim juga, dia percantuman daripada beberapa unsur, tetapi dia istilahkan sebagai latif. Maka jin dia termasuk di dalam alamul mulki, dia bukan daripada alam al-malakut. Itu beberapa pengetahuan untuk kita lah. Lepas tu yang keduanya, maksudnya Imam Ghazali radhiyallahu anhu, dia menyatakan bahawa salah satu faedah apabila kita mengetahui tentang kewujudan satu alam yang lebih luas ialah tuntutan untuk kita beriman dengan alam yang diistilahkan sebagai alam malakut tersebut. Jadi Imam Ghazali dia berkata, ama taras sahabata radhiyallahu anhum kaifa kanu yu'minuna binuzuli Jibril. Maksud Imam Ghazali kata, tidakkah kamu melihat sahabat-sahabat radhiyallahu anhum, mereka beriman dengan turunnya Jibril alaihi salatu wassalam. Wa ma kanu yushahidunahu, tetapi mereka tidak menyaksikan Jibril tersebut. Wa yu'minuna, tetapi mereka percaya bi annahu alaihi salatu wassalam yushahiduhu, mereka percaya bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyaksikan malaikat. Jadi fa in kunta la tu'min bihadza, dari Imam Ghazali kata, sekiranya kamu tidak beriman dengan kewujudan makhluk seperti malaikat, fatashihu aslil iman bil malaikati wal wahyi ahammu alaika, maka sekiranya kita tadi hanya mempercayai benda-benda yang boleh dilihat dengan mata kasar, maka kita nak membetulkan asas keimanan dengan malaikat dan wahyu, maka Imam Ghazali kata ahammu alaika, lebih penting ke atas diri kamu. Jadi apabila kita membincangkan tentang dua kalimat al-mulk dan al-malakut, jadi dia merujuk kepada rukun iman yang kedua, iaitu beriman dengan malaikat. Maksudnya malaikat ialah salah satu makhluk yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada alam yang lain. Jadi hendaklah kita beriman dengan malaikat
Dan antara yang nak dibincangkan oleh Imam Ghazali ni ialah beriman dengan malaikat yang datang bertanya di dalam kubur. Beriman dengan malaikat yang menjaga kita. Beriman dengan malaikat yang menulis amalan kita pagi, petang, siang dan malam. Jadi apabila kita tadi meyakini terdapat alam yang sempit dan alam yang luas, dan kita mengetahui ada daripada makhluk daripada alam yang luas tadi sentiasa bersama-sama dengan kita, maka hendaklah kita meraihkan makhluk tersebut. Maksudnya hendaklah kita tadi menghormati malaikat yang sentiasa berada bersama kita. Macam mana cara kita menghormatinya? Maksudnya dengan tidak kita melakukan maksiat. Kerana apabila kita melakukan maksiat, malaikat-malaikat tadi akan berasa tidak selesa. Dan cara salah satu kita menghormati malaikat tersebut ialah kita memberi salam kepada mereka. Maksudnya kita belajar dalam buku-buku fiqh, apabila kita bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Yang sekali pertama tu, kita bagi salam kepada imam, kan, kita bagi salam kepada malaikat, kepada orang beriman dari kalangan jin dan manusia. Dari malaikat yang sentiasa berada bersama-sama kita tu. Cuma sekarang ni sekiranya kita tidak melihat malaikat tersebut, cuma kita kena meyakini lah. Macam yang Imam Ghazali kata tadi, sahabat walaupun dia tak melihat Jibril datang kepada Nabi SAW, tetapi mereka percaya bahawa Jibril tadi ada. Kan, mereka percaya bahawa Nabi menerima wahyu daripada Jibril. Jadi yang dituntut kepada kita, salah satu daripada rukun iman. Yang 6 ialah beriman dengan malaikat. Dan malaikat tadi sentiasa bersama-sama kita. Kan pelbagai jenis malaikat dah yang Allah Ta'ala utuskan. Dan ada cara pula, maksudnya kita nak panggil malaikat tadi bersama-sama dengan kita. Sebagai contohnya, Nabi SAW bersabda, apabila kita membaca, Wallahu lazi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahim, sampai habis. Sampai habis surah Al-Hashr tadi. Tapi kita mulakanlah dengan a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Apabila kita baca a'udzubillah tu 3 kali, apabila kita baca surah Al-Hashr, maka Nabi SAW memberitahu akan datang 70,000 malaikat bersama-sama dengan kita. Jadi maksudnya kalaulah kita nampak ya, maksudnya 70,000 malaikat bersama-sama dengan kita, maka kita akan rasa betapa hebatnya orang tersebut. Maksud sekarang ni kalau kita nampak ada satu orang berjalan, ada 20 orang, 30 orang pengikut di belakangnya, ikut saja ke mana-mana dia pergi pun kita dah rasa hebat dah. Kan? Maksudnya, tapi kita bayangkanlah kalau kita berjalan, ada 70,000 malaikat yang mengikut bersama-sama kita disebabkan mereka tadi mengagungkan bacaan nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu yang Nabi SAW bagi tahu. Dan maksudnya malaikat tadi kita boleh panggil dia datang untuk bersama-sama kita. Tapi apa tujuan malaikat tadi datang? Tujuan malaikat tadi datang supaya setan-setan semua lari. Dan supaya nur daripada malaikat tadi datang kepada kita. Jadi itu perkara yang nak ditegaskan oleh Imam Ghazali lah. Apabila kita membincangkan Al-Mulk. Maksudnya alam yang yang zahir ataupun alam yang boleh kita capai dengan panca indera kasar ni. Dan apabila kita bandingkan alam tersebut dengan alam yang diistilahkan sebagai malakut, maka Imam Ghazali kata perkara yang penting yang mesti kita ingat ialah beriman dengan malaikat yang berada di dalam alam tersebut, di dalam alam malakut tadi lah. Betul, yang kedua yang kita nak bincangkan ialah kelahiran. Maksudnya apabila kita dah tahu ada terdapat 2 alam, satu diistilahkan sebagai alamul mulki, betul, ada terdapat satu lagi alam yang lain yang diistilahkan sebagai alam al-malakut. Jadi persoalannya, bagaimanakah cara untuk seseorang tadi masuk ke dalam alam malakut? Masuk tu bukanlah makna kita tadi inginkan kepada alam tersebut. Kan kita masuk ke dalam alam tu ialah kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala untuk melihat ciptaan Allah yang lebih agung lagi, kan, yang lebih luas, yang terlampau banyak lagi, yang tak dapat digambarkan oleh akal manusia tadi. Jadi sekarang ni kita bincangkanlah beberapa perkara yang ulama Islam, antaranya Syekh Suhrawardi, dia bincangkan dalam Awariful Ma'arif. Dia bincangkan dia bawa satu teks, maksudnya satu ucapan daripada Nabi Isa alaihi salatu wassalam, bahawa Nabi Isa alaihi salatu wassalam bersabda,
lan yalija malakutas samai man lam yulad marratain. Maksudnya terjemahannya, tidak akan masuk ke dalam alam malakut, ke alam yang lebih luas tadi, sesiapa yang tidak dilahirkan 2 kali. Jadi macam ni, kita ada 2 alam lah. Maksudnya alamul mulki dengan alam al-malakut. Jadi sekarang ni kita masuk ke dalam alam mulk. Sekarang ni yang kita boleh nampak, segala alam yang ada berada di hadapan kita ni, kita boleh nampak jalan raya, bangunan, manusia, tanaman-tanaman, binatang ternakan. Macam mana kita boleh masuk ke dalam alam yang kasar ni? Sebab kita dilahirkan dengan kelahiran daripada kedua ibu bapa kita. Maksudnya berlaku kelahiran jasad. Maksudnya jasad ibu bapa bertemu. Maka keluarlah jasad kita. Maka kita daripada alam roh kan berpindah kepada alam perut, keluar kepada alam al-mulki, alam yang kita berada sekarang. Jadi disebabkan kelahiran jasad tadi tu, maka kita boleh masuk ke dalam alam yang kita berada sekarang. Tapi walau macam mana pun, alam yang kita berada sekarang ni, dia ialah alam yang sempit. Kan? Maksudnya alam yang ada pelbagai ujian. Kan? Alam yang ada kebaikan dan kejahatan. Alam yang kita maklum sekarang ni lah. Kesusahan, wabak dan seumpamanya. Jadi persoalannya, bagaimanakah cara untuk seseorang tadi masuk ke dalam alam yang lebih luas di sisi Allah Subhanahu Wa Taala? Maka Nabi Isa beritahu, dia kata, seseorang tidak boleh masuk melainkan dia mesti dilahirkan 2 kali. Jadi dia dinyatakan di dalam syarah, kelahiran yang pertama, maksudnya apabila jasad tadi bertemu dengan jasad, yasiru lahu irtibatun bi'alamil mulki. Maksudnya akan menyebabkan seseorang tadi mempunyai hubungan dengan alam mulki yang zahir, yang ada pada kita ni. Tetapi dia kata, apabila untuk seseorang tadi masuk ke dalam alam yang diistilahkan sebagai malakut tadi, maka dia perlu bersahabat dengan gurunya. Sebab dia kata kat sini, yasirul muridu juz'as syaikhi. Maksudnya hendaklah murid tadi tu dia bersama-sama dengan gurunya sehingga roh di dalam murid tadi dilahirkan. Maksudnya murid tadi dia akan dilahirkan kali kedua. Maksudnya kita manusia ni, setelah kita dilahirkan di alam kasar, maka apabila kita tadi bertemu dengan, diistilahkan ni, dia bertemu dengan syekh tadi, maka akan dilahirkan roh di dalam jasad. Roh insan tadi tu akan dilahirkan di dalam jasad murid tersebut. Dan apabila mereka tadi bersahabat, kan bersahabat antara murid dengan guru tadi, maka Syekh Suhrawardi berkata, yasirul muridu, maka jadilah murid tersebut juz'as syaikhi, satu juzuk daripada syekhnya. Kama annal walada juz'an liwalidin fil wiladah at-tabi'iyyah. Sebagaimana kalau kita faham anak, kan anak apabila dilahirkan, anak tu ialah satu juzuk daripada bapa dan satu juzuk daripada ibu. Percantuman ibu bapa ni dia bergabung, maka jadilah anak yang diistilahkan sebagai wiladah tabi'iyah. Maksudnya kelahiran biasa yang melahirkan anak. Jadi anak yang dah lahir tadi tu dia akan masuk ke dalam alam al-mulki ni. Tapi apabila murid tadi bertemu dengan guru dan berlaku at-ta'lif. Ta'lif ni maknanya keserasian percantuman daripada sudut kerohanian, maka akan jadilah murid tadi tu satu juzuk daripada gurunya. Dan apabila murid tadi dia dah menjadi satu juzuk daripada gurunya, maka itu diistilahkan sebagai kelahiran wiladah ma'nawiyah. Maksudnya kelahiran daripada sudut kerohanian. Jadi apabila berlaku kelahiran daripada sudut kerohanian, barulah anak tadi dia boleh masuk ke dalam alam yang satu lagi. Kan sebagaimana kelahiran jasmani memasukkan kita kepada alam jasmani, begitu juga kelahiran rohani kan akan memasukkan kita, rohani insan tu, dia akan memasukkan kita ke dalam alam ma'nawiyah, iaitu alam malakut. Jadi sebagaimana penulis nyatakan di sini, qala Allah Subhanahu wa taala, wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ard wal yakuna minal muqinin. Jadi sekarang ni apabila kita tadi apabila
percantuman kan antara kerohanian murid dan guru tadi telah bercantum, maka akan terlahir di dalam diri murid tadi satu juzuk kerohanian. Maka bila dah ada kerohanian tadi tu, barulah kerohanian yang ada pada murid tadi serasi dengan alam malakut tadi. Barulah murid tadi boleh masuk ke dalam alam malakut. Cuma dalam ayatnya Allah Ta'ala nyatakan tadi, apakah faedah kita masuk ke dalam alam malakut tadi? Dan sebagaimana dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, begitulah kami memperlihatkan Nabi Ibrahim malakut langit dan bumi tersebut liyakuna minal muqinin, supaya dia tadi menjadi orang yang yakin. Jadi yang telah dinyatakan oleh ulama kan, maksudnya apabila kita tadi maksudnya kita akan dapat melihat kerajaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang lebih luas. Dan kita dapat melihat pelbagai perbuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang tidak terhad. Maka dia akan menambahkan lagi keyakinan seseorang. Dan Imam Surawardi juga berkata, wa bihazihil wiladati. Maksud dengan kelahiran rohani tadi. Kan apabila berlaku kelahiran percantuman antara guru dan murid tadi tu, maka berlakunya kelahiran rohani di dalam murid tadi, yastahiqqu mirathal anbiya. Barulah murid tadi berhak untuk mendapat perwarisan daripada nabi-nabi dan rasul. Maksudnya kita maklum, nabi-nabi dan rasul, dia tidak mewariskan kepada kita dinar dan dirham, kan, tetapi dia mewariskan kepada kita ilmu. Jadi tak ada cara untuk kita mendapatkan ilmu tersebut, melainkan kita mesti mempunyai roh. Dan roh yang disahkan sebagai roh insan yang diambil daripada guru tadi. Maka apabila berpindah, maksudnya wujud roh tersebut di dalam diri murid, barulah murid tadi layak untuk menerima ilmu yang diwarisi daripada nabi-nabi dan rasul. Wa man lam yasilhu mirathul anbiya ma wulida wa in kana ala kamalin minal fitnati waz zaka. Jadi sekiranya seseorang tadi amat cerdik, kan, walaupun seseorang tadi dia ada akal yang amat cerdik, genius, kan, boleh lulus periksa dengan cemerlang, tetapi sekiranya dia tadi tidak dilahirkan daripada sudut kerohanian, maksudnya tak ada orang yang menanam bibit benih di dalam rohaninya, dan benih kerohanian tadi tidak disiram dengan air, tak besar di dalam dirinya, maka Syekh berkata orang tersebut ma wulida, dia sebenarnya masih belum dilahirkan lagi. Wa in kana ala kamalin minal fitnah, sekalipun akalnya amat cerdik, kan. Kerana dia tadi disebabkan dia tiada nur daripada syarak tadi, maka dia tidak dapat masuk ke dalam alam yang disembunyikan oleh Allah, yang disilahkan sebagai alam malakut. Wala yazalu mutaraddidan fi zalika fil mulki, maka orang tersebut akan kekal dengan keraguan fil mulki, di dalam alam yang zahir. Maksudnya sebab tu dia kata, kalau kita semata-mata berusaha untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala dengan akal, kan, dengan akal semata-mata, maka kita akan jadi keliru, kan. Maksudnya kita akan sampai kepada satu titik yang kita tak tahu macam mana nak mengenal Tuhan tadi ni. Maksudnya kita akan hafal lah berapa banyak kitab yang kita boleh hafal, kan, kita hafal lah berapa banyak yang matan yang kita boleh hafal, tetapi kita tetap tidak boleh mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, dia memerlukan kepada rohani. Jadi sebab tu Imam Surawardi berkata, sesiapa yang walau cerdik mana sekalipun orang tersebut, sekiranya dia tiada kelahiran rohani, maka dia akan kekal dalam keraguan di alam nyata ni. Maka walihaza waqafa ala burhanin minal ulumir riyadah, maka dia akan kekal dengan ilmu-ilmu seperti ilmu mantiq, kan, seperti ilmu kalam. Dan ilmu-ilmu tersebut ialah ilmu yang hanya membincangkan di alam kasar. Dia tidak membincangkan kepada alam ghaib yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu beberapa panduan daripada ulama-ulama Islam tentang kepentingan kita tadi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma di sini dia bincanglah tentang beberapa istilah, seperti istilah malakut tadi itu. Dia ialah salah satu alam yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan yang berhubung dengan kerohanian manusia. Jadi sesiapa yang mempunyai rohani yang sempurna,
baru dia tadi boleh berhubung dengan alam tersebut. Kan sebagaimana jasad ni, alam yang kasar ni, sekiranya kita mempunyai jasad yang sempurna, mempunyai penglihatan yang sempurna, kan, mempunyai pendengaran, jadi kita dapat menikmati alam ni, alam yang kasar ni lah. Tetapi wal'iyazubillah, sekiranya orang tadi diuji dengan ketiadaan mata ataupun ketiadaan pendengaran, maka alam yang kasar ni pun dia tak dapat mengambil faedah daripadanya. Jadi begitu juga kerohanian manusia. Dan sekiranya kerohanian manusia tadi sempurna, kan, maksudnya kerohanian tadi hidup, kan, kerohanian tadi mempunyai penglihatan, kerohanian tadi mempunyai pendengaran, maka dia akan berhubung dengan alam yang diistilahkan sebagai malakut. Dan bagaimanakah cara tadi untuk kita tadi dikurniakan dengan kerohanian yang hidup, mendengar, melihat dan seumpamanya? Dinyatakan oleh Suhrawardi, dia mesti berlaku taklif. Taklif tu maksudnya hubungan antara guru dan murid tadi, untuk kerohanian guru tadi berpindah kepada murid, supaya murid tadi sama seperti gurunya, boleh masuk ke dalam alam tersebut. Dari itu beberapa panduan kepada kita lah, nasihat daripada ulama-ulama Islam. Dari itu tujuan Allah Ta'ala bagi tahu, kan, maksudnya apabila Allah Ta'ala bagi tahu dalam Quran tentang kalimat-kalimat alam seperti mana dalam Fatihah tadi, maksudnya itu untuk kita fikirkan, maksudnya kita fikirkan dan kita renungkan, adakah kita dah menyempurnakannya, adapun kita telah berusaha mencapainya, ataupun adakah Allah Subhanahu Wa Taala telah mengurniakan kepada kita. Semua tu bertujuan untuk melihat keagungan Allah Subhanahu Wa Taala dan untuk menambahkan yakin kita kepada kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Dari itu beberapa maklumatlah yang berkaitan dengan kalimat Al-Mulk dan kalimat Al-Malakut yang dinyatakan di awal surah Tabarak dan di akhir surah Yasin. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberi kefahamanlah kepada kita semua, dan moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kepada kita kerohanian yang sempurna. Dan setengah ulama mengatakan yang dimaksudkan dengan kelahiran kedua tu ialah kita tadi membersihkan khuruj anis sifatil hayawaniyah. Maksudnya kita mengeluarkan kita punya roh ni daripada as-sifat al-hayawaniyah, daripada sifat-sifat kebinatangan, bitazkiyatin nafsi anha, dengan cara kita membersihkan rohani kita daripada sifat-sifat tersebut. Dan yang diistilahkan sebagai masuk ke dalam alam malakut tu huwa tahliyatu bis sifatir ruhaniyah. Yang dimaksudkan dengan kita tadi dikurniakan dengan berjalan di alam Allah Subhanahu Wa Taala yang lebih luas ialah at-tahliyatu, maksudnya kita bersifat bisifatir ruhaniyah, kita bersifat dengan sifat-sifat kerohanian yang sempurna. Kan, maksudnya sifat-sifat merendah diri, kan, sifat tawaduk, kan, sifat redha, syukur, tawakal dan seumpamanya. Jadi moga-moga Allah Ta'ala memberikan kepada kita kesempurnaan akhlak. Sebab tu dalam agama Islam ni yang penting ni ialah akhlak. Kan, maksudnya Allah Ta'ala memuji Nabi SAW. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya kamu wahai Nabi SAW di atas akhlak yang mulia. Allah Ta'ala hanya puji akhlak tu saja. Tetapi apabila Allah Ta'ala puji akhlak tadi, ada pelbagai benda yang akan datang bersama-sama dengan akhlak tersebut. Antaranya inilah yang diistilahkan sebagai kelahiran yang kedua. Jadi moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kepada kita akhlak tersebut dan membaiki akhlak kita. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih kepada sahabat-sahabat semualah yang bersama-sama membaca, dan sahabat-sahabat yang bersama-sama mendengar. Moga-moga Allah Ta'ala memberi kefahaman kepada kita semua, dan segala yang baik daripada Allah Ta'ala, segala salah silap daripada saya sendiri. Terima kasih banyak-banyak. Yang saya baca tadi tu ada dalam kitab Awariful Ma'arif. Jadi sahabat kita bertanya lah, Awariful Ma'arif yang ditanyakan yang dikarang oleh Imam Suhrawardi. Jadi kita baca doa sedikit lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم الطف بأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارفع مقتك وغضبك عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه أحد غيرك. اللهم اصرف عنا من البلاء والوباء ما لا يصرفه أحد غيرك. اللهم ارفع عنا من البلاء والوباء والشحناء والسد الأعداء والبغضاء ما لا يرفعه أحد غيرك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
Taqabbalallahu minna minkum.